wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Para penonton yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah di mana juga Anda berada tuan-tuan, sama ada di selatan, sama ada di utara, sama ada di timur, sama ada di barat. Pagi ini jam saya tepat menunjukkan jam 7 pagi ini tuan-tuan dan puan. 7 pagi ini bersamaan dengan 26 hari bulan Mei tahun 2021, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersiaran. Dan siaran ini tuan-tuan dan puan kita menangguhkan siaran sejak daripada bulan Ramadan. Kita bersiaran dalam bulan Ramadan, kemudian kita tangguhkan kerana cuti Syawal, dan sekarang ni tuan-tuan, ini musim kedua. Call it a second season. Musim yang kedua, kita bertemu dengan Allah, dengan tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah melalui Yayasan Kebajikan Sabha. Yayasan Kebajikan Sabha, organisasi NGO yang bertanggungjawab insya-Allah mengemudikan siaran ini, dan bersama-sama dengan saya nanti tetamu demi tetamu, tetamu demi tetamu, tetamu demi tetamu. Dalam musim yang kedua ni, saudara, saya ingin menyatakan dalam seminggu mulai 26 hari bulan ni, kita bersiaran hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Isnin, hari Selasa kita tidak bersiaran. Isnin, Selasa tidak bersiaran, kita hanya bersiaran pada hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Dan setiap hari bila kita bersiaran ada 2 sesi. Sesi yang pertama ialah sesi pagi pukul 7, sesi yang kedua ialah sesi sebelah malam pukul 9.15. Hari-hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, pagi pukul 7 dan malam pukul 9.15 malam. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk pagi ini tuan-tuan, program sulung musim yang kedua ini, kami memaparkan seorang insan yang banyak khidmatnya, yang banyak baktinya kepada Islam, yang banyak baktinya kepada masyarakat Islam, yang banyak baktinya kepada umat Islam, yang mempunyai tuan-tuan dan puan kebolehan dan kemampuan, berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar dan sebagainya, bertindak sebagai imam, tuan-tuan, salah seorang imam masjid wilayah, antara masjid tapi arkitekturnya antara yang tercantik di Malaysia ni tuan-tuan dan puan. Dan pada masa yang sama, beliau bergerak cergas, adalah merupakan orang-orang di barisan hadapan di Aman Palestin, yang tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk membantu rakyat Palestin, sama ada rakyat Palestin yang tinggal di bumi Palestin ataupun rakyat Palestin yang dihalau sekarang ini. Mungkin berada di Syria, mungkin berada di Jordan, mungkin berada di mana-mana pun yang sedang mengalami kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan, kehidupan yang menyayatkan. Yang lukanya adalah luka, yang matinya adalah mati, yang anak-anak mati, yang bayi-bayi mati, yang orang tua tuan-tuan hilang penglihatan, hilang pendengaran, berbagai-bagai. Orang tua-tua tuan-tuan dan puan, orang dewasa yang masih dirawat lagi di rumah-rumahnya tanpa bantuan-bantuan perubatan yang sempurna sebagaimana yang kita dapat menikmati bantuan perubatan, khidmat perubatan di Malaysia ini. Jadi inilah yang sedang diusahakan oleh Aman Palestin. Salah seorang daripada orang barisan hadapannya ialah Al-Fadhil Ustaz Aqib Abdullah. Bersama kita tuan-tuan ialah Ustaz Aqib Abdullah, seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang aktivis, insya-Allah yang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam musim yang pertama, Ustaz Aqib pimpin kita dalam masa 1 hari tuan-tuan, 3 subuh, 3 pukul 7, 3 kali pukul 7. Tuan-tuan hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, beliau bersama dengan kita pada musim yang pertama ialah tentang Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, membetulkan sedikit sebutan-sebutannya, membetulkan bacaan-bacaannya, membetulkan tajwid dan sebagainya, cara menyebutnya dalam konteks-konteks kita mentadabbur Al-Quran itu mengikut persekitaran-persekitarannya dan apa pengajaran-pengajarannya.
telah pun tuan-tuan dimuatkan dalam program seminggu 3 kali pada musim yang pertama. Hari Isnin pagi, hari Selasa pagi dan hari Rabu pagi. Maka dalam musim yang kedua ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita juga akan menyentuh Al-Quran, tetapi dalam peringkat yang pertama ini kita bercerita mengenai seruan wahyu. Namanya tuan-tuan dan puan ialah seruan wahyu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sinaran wahyu, bukan surat, sinaran wahyu. Bersinar-sinar wahyu itu tuan-tuan dan puan. Jadi saya memperkenalkan bersama dengan saya tuan-tuan dan puan pada pagi yang mulia, pada pagi yang berbahagia, setengah semalam pada tuan-tuan masih dalam puasa 6 lagi. Kami sudah pun berhari raya puasa 6 ni. Saya rasa Ustaz Akib pun sudah berhari raya puasa 6 ini. Alhamdulillah, kepada mereka yang masih meneruskan puasa 6, silakan tuan-tuan. Berpuasa orang Islam dalam bulan Ramadan, ditambah lagi dengan berpuasa 6, maka sudah dikira mereka berpuasa sepanjang-panjang tahun tuan-tuan dan puan. Jangan tinggalkan puasa 6 ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi yang berbahagia Ustaz Akib, tuan-tuan dan bersama dengan kita. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu, sihat ya? Alhamdulillah. Seronok saya tengok Ustaz tuan-tuan. Betul-betul dalam keadaan bumi Palestin dikepung, dalam keadaan mereka dipenjarakan, berpuluh-puluh tahun mereka dipenjarakan oleh orang Yahudi dan sebagainya. Peperangan berlaku selama 11 hari baru-baru ini. Alhamdulillah. Walaupun daripada bilangan yang gugur di kalangan orang-orang Palestin nampaknya melebihi jauh daripada orang-orang Israel sebagai dilaporkan, tetapi kemenangan berlaku tuan-tuan. Macam mana tentera Palestin dalam keadaan tuan-tuan dan puan dari segi sophistication teknologinya, mereka telah tuan-tuan dan puan menggunakan teknologi tempatan, menggunakan kekuatan tempatan, menggunakan kepintaran anak-anak tempatan, mereka telah mereka cipta roket-roket yang betul-betul tuan-tuan menyebabkan pimpinan-pimpinan Yahudi, orang-orang Yahudi berasa gusar dengan kebolehan mereka mencipta alat-alat teknologi peperangan yang dalam keadaan yang begitu sukar, tapi mereka masih mampu menyediakan peralatan-peralatan tersebut. Ustaz, pada peringkat permulaannya, Ustaz tuan-tuan, saya perkenalkan, inilah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Akib Abdullah. Peringkat awalnya, oleh kerana ini orang yang paling rapat dengan peristiwa yang berlaku di bumi Palestin sejak bertahun-tahun, agaknya apa di peringkat awal ni dalam masa 1-2 minit kalau Ustaz mencelah sedikit untuk kita mengulas sedikit mengenai orang-orang Palestin sekarang ini berikutan peperangan yang berlaku selama 11 hari itu. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Datuk Hasan kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Cerita tentang Palestin, alhamdulillah Datuk yang baru ni apabila berlakunya peperangan antara apabila dimulakan dengan Israel dulu, Israel yang menceroboh masuk ke Masjidil Aqsa. Dia menceroboh masuk, kemudiannya tindakan daripada tentera Hamas melancarkan roketnya kepada Israel. Ya, asalnya tentera Israel yang mula dulu. Barulah tentera Hamas melancarkan roketnya, Al-Qassam melancarkan roketnya. Jadi bila dia lancarkan roket, rupanya tak sampai 20 hari ya, Israel dah mula tergugat, akhirnya dia terpaksa memberhentikan peperangan tersebut. Kalau istilah kitanya, mana dia cabut lari lah. Dia yang mula, dia cabut lari. Jadi makna dia apa? Makna dia tak mampu untuk berdepan dengan tentera Al-Qassam. Jadi alhamdulillah ini memberikan kemenangan kepada umat Islam yang berada di Palestin. Ya, kerana mereka walaupun mempunyai senjata yang tak begitu canggih seperti mana Israel, tapi dia mampu untuk menghalau Israel daripada mengganggu gugat ya umat Islam yang berada di Baitul Maqdis. Ya, walaupun Baitul Maqdis jauh dengan Gaza jauh, tapi dia boleh menghalang Israel daripada mengganggu gugat Masjidil Aqsa, sehingga dia melancarkan roket. Akhirnya tentera Israel melalui kerajaan Mesir memberhentikan peperangan tersebut selama 11 hari. Itu sebagai satu mukadimah lah. Jadi mana dia alhamdulillah dia memberi kemenangan kepada kita umat Islam, dan teruslah kita berusaha untuk memenangkan Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa ni bukan hak orang Palestin saja, bahkan dia adalah hak umat Islam secara keseluruhan. Kita juga bertanggungjawab terhadap penjajahan Israel kepada Masjidil Aqsa dan juga pembebasan Masjidil Aqsa daripada Israel itu. Masya Allah. Para penonton yang hormat sekalian, itu dia punya
celahan permulaan sedikit daripada Ustaz Aqib, tuan-tuan dan puan, mengenai apa yang berlaku. Israel memulakan provokasinya dengan menceroboh Masjidil Aqsa. Bagi orang Islam, terutamanya orang-orang di Palestin, tuan-tuan dan puan, orang Islam di Semenanjung Arab, orang Islam di seluruh dunia, tuan-tuan, Masjidil Aqsa dia Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kiblat yang pertama orang Islam ialah Masjidil Aqsa. Jadi bagi orang Islam, bagi tuan-tuan, bagi saya, tak boleh sebut, tak boleh disentuh, tuan-tuan. 1 inci pun kita tak boleh sentuh Masjidil Aqsa. Sebab di situlah, tuan-tuan, peristiwa yang besar berlaku. Peristiwa Isra' dan Mi'raj disebut. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bergerak Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, bermati-matian. Yang kita di Malaysia pun, antara negara dalam dunia ni, termasuk teman-teman Aman Palestin yang telah dapat mengumpulkan dana, tuan-tuan dan puan, untuk sumbangan kepada rakyat Palestin, tuan-tuan dan puan, rasanya antara yang terbesar dalam dunia ini. Dan mereka mengucapkan terima kasih. Saban Hamasa mereka menghubungi kita, mengucapkan terima kasih kepada sokongan dan dukungan rakyat Malaysia, yang kita mengucapkan tahniah kepada teman-teman yang menyokong secara moral, yang menyokong secara material untuk menentukan, insya-Allah, tentang perjuangan rakyat Palestin, walaupun kita tidak fizikal menyertainya, tapi apa yang mereka selalu menyebutkan, tuan-tuan tak payah datang kemari, hanya sampaikan doa kepada Allah tentang perjuangan ini diridai oleh Allah. Daripada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, sumbanglah. Rakyat Malaysia tak kisah di mana pun mampu menyumbang. RM1 boleh menyumbang, RM10 boleh menyumbang, RM100 boleh menyumbang, RM1,000 boleh menyumbang, insya-Allah. Kerana kita berada dalam garis kehebatan hidup dibandingkan dengan teman-teman di Palestin, jauh, tuan-tuan. Macam bumi dengan langit dari segi keselesaan hidup kita ini, insya-Allah. Para penonton dan hadirin sekalian, dalam program yang pertama ni, tuan-tuan, program sulung ini, pagi ni sulung ni, tuan-tuan. Program yang pertama dalam musim yang kedua. Tuan-tuan ingat ni, ini musim yang kedua. Program yang pertama pagi ini kita berbincang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Aqib Abdullah. Kita mencerita tentang sinaran wahyu, tuan-tuan. Bersinarnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, untuk memukadimahkan perbincangan kita ni, tuan-tuan, apa sebenarnya arti wahyu, Ustaz? Apa dia wahyu itu? Dalam konteks kita umat Islam, dalam konteks kita umat-umat para nabi, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia wahyu itu, Ustaz? Sila, Ustaz. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak bawa juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita hari ini kita berada di pagi yang mulia. Pagi yang mulia. Kita buat apa ni? Kita nak disebut sebagai oleh Muaz bin Jabal sebagai ijlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sebentar, kita nak memikirkan iman kita, nak memikirkan amalan kita. Ijlis bina nu'min sa'ah. Kita nak mikirkan kualiti iman kita, kualiti amalan kita. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dengar pada hari ini dipilih oleh Allah untuk duduk sebentar. Ya, kita duduk sebentar antara pukul 7 sampai pukul 8 untuk kita memikirkan apakah nasib amalan kita yang untuk kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik pada soalan Datuk tadi, iaitu tentang kita menerusi ujaran wahyu. Jadi menerusi jalan wahyu ni itu bukanlah satu perkara yang kita buat-buat. Bukan idea Datuk ataupun idea sahabat. Ini adalah idea Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti wahyu. Wahyu itu apa? Iaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW. Itu makna wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, itulah wahyu. Yang mana wahyu inilah yang memandu manusia untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang salafus saleh ahlul hadis, iaitu nama dia Maimun bin Mahran. Kita ingat sama-sama nama dia. Maimun bin Mahran, dia kata apa? Dia kata dia ni seorang ahli hadis yang fiqh,
Sebab dalam ilmu mustalah hadis, kita mengkaji perawi-perawi hadis. Ya, perawi siapa dia perawi ni. Ya, perawi ni siqah tak siqah. Ya, kalau tak siqah kita tak terima hadis dia. Tapi salah seorang yang perawi yang siqah, nama dia Maimun bin Mahran. Ya, dia seorang ahli hadis yang siqah. Dia mengatakan, dia kata apa? Dia naklah kamu naklah kamu mengikuti wahyu dan menolak hawa nafsu. Dia dua. Ya, sama kita kena mengikuti wahyu dan menolak hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni dua jalan je. Dua jalan saja tu. Ya, only two way. Cakap putih lah tu. Only two way. Hebat Ustaz, hebat. Kita ni di depan kita ada dua jalan saja. Inna hadainahu sabil. Imma syakira wa imma kafura. Aku jadikan kamu ni dua jalan saja, iaitu sama jalan syukur ataupun jalan kufur. Ataupun dalam makna lain, sama ada kamu ini memilih jalan wahyu ataupun jalan hawa nafsu. Allah. Sebab itu di sini bila kita sebut kita nak menelurusi jalan wahyu, maknanya kita menolak jalan nafsu. Allah. Kita menolak jalan nafsu. Sebab dalam Al-Quran banyak menceritakan kaedah ini. Kaedah menolak nafsu dan mengikuti wahyu. Ya, seperti mana Nabi Daud alaihi salam dalam surah As-Sa'd, ya, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhillu an sabilillah. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi ini, maka hukumlah di antara manusia dengan adil. Janganlah engkau menurut hawa nafsu. Allah. Janganlah engkau mengikut hawa nafsu. Nanti ia menyesatkan engkau dari agama Allah. Jadi mana dia? Kita kena mengikut jalan wahyu Allah. Tak boleh ikut hawa nafsu. Ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu dalam ayat lain Allah SWT menyebut, ya, ayat yang selalu kita dengar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak menyebut dengan hawa nafsunya, tapi dia mengikut dengan wahyu Allah. Jadi makna kita kena mengikut wahyu Allah. Kita kena mengikut, kita kena berusaha untuk memilih wahyu Allah. Ya. Jadi kita kena menolak hawa nafsu. Dalam masa yang sama menolak hawa nafsu dan mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi ayat lain Allah menyebut, amma man ta wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang derhaka kepada Allah dan mengutamakan hidup dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya nanti. Sebab dia mengikut hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbahu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, takut dengan kebesaran Tuhan, dia menahan diri dia daripada hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurgalah tempat dia. Tempat dia akan jadi syurga. Jadi ayat Al-Quran banyak menceritakan bahawa kita kena ikut wahyu Allah. Jangan ikut hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ini boleh menyesatkan kita. Kerana hawa nafsu ini akan menjahanamkan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berusaha. Maknanya kita berusaha ni maknanya bukan kita tiba-tiba jadi gitu. Kita kena usaha untuk mendapat mengikuti mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Arti kata kita mengikut Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu maknanya kita mengikuti wahyu Allah. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita, sama ada daripada segi pemikiran kita, daripada segi tindak tanduk kita, dari segi kehidupan kita harian ni, kita berusaha untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah tu, ya. Alhamdulillah. Para penonton yang dihormati sekalian, Ustaz telah memberikan 4 atau 5 ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan apa dia peranan wahyu. Wahyu ini memisahkan kehidupan antara kehidupan yang bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, dengan tuan-tuan dan puan yang mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni tuan-tuan dan puan ialah ikut telunjuk syaitan, iblis dan syaitan.
Semata wahyu tuan-tuan dan puan tidak lain dan tidak bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Itulah yang menjadi panduan kepada kehidupan kita. Ikut wahyu, selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Ikut nafsu, gagallah kita di dunia, gagallah di akhirat. Kalau saya boleh simpulkan, begitulah lebih kurang apa yang disebutkan oleh Ustaz. Ustaz, ya, maknanya wahyu ni Ustaz, wahyu ni nak bagi tahu kepada para penonton, kepada saya sekali lah Ustaz, ya. Wahyu ni mesti digabungkan dengan Nabi. Wahyu Ustaz digabungkan kepada Nabi, dan Nabi pula membawakan benda ini untuk umat masing-masing. Dan dalam bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa Nabi berada di Gua Hira, disampaikan oleh Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, dan kitalah insya-Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering pada masa pagi, pada masa tengah hari, pada masa petang, pada masa malam, 24 jam langkah kita, perkataan kita, pandangan kita, pendengaran kita mestilah bersandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, persoalannya Ustaz, di akhir-akhir ni kalau kita tengok daripada dulu pun sampai sekarang, di Malaysia pun tuan-tuan, banyak yang dikatakan nabi-nabi palsu. Kononnya aku dapat wahyu, kononnya aku dapat kitab, kononnya aku dapat mimpi dan sebagainya. Yang ini sangat penting, terutamanya kepada pendatang-pendatang daripada luar negara yang datang ke Malaysia ni, yang bekerja di Malaysia, yang mengaku diri mereka seperti separa nabi, seperti nabi dan sebagainya. Ada di antara kita tuan-tuan yang ada di antara yang saya kenal, yang saya tahu tuan-tuan, ada misalnya wahyu yang dia dapat meminta orang Islam tak perlu sembahyang. Niat aja dah cukup dah, tak perlu sembahyang. Ini wahyu yang disampaikan kepada saya melalui mimpi saya dan sebagainya. Ustaz, dalam suasana ini agaknya apa sikit sentuhan yang kita nak berikan kepada para penonton, cabaran mengenai wahyu kepada insan akhir zaman seperti ini yang mengelurukan kita Ustaz. Sila Ustaz. Okey, jadi seperti mana yang Datuk sebut tadi, mana dia sebagian orang mendakwa dia mendapat wahyu. Wahyu ni tak boleh dapat kecuali Nabi. Nabi atau Rasul yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab kita tak mampu untuk direct dengan Tuhan. Jadi kita kena melalui perantaraan Nabi untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ajar kepada sahabat, hinggalah ajar kepada kita bagaimanakah Islam yang kita fahami itu. Kan. Saya nak sebut di sini bahawa saya nak luaskan dari konsep wahyu disebut ya. Jadi makna dia orang lain tak boleh mengaku jadi nabi ya, kecuali Rasulullah sebagai nabi yang akhir zaman dan nabi yang ba'dah. Tidak ada nabi selepas dia. Kalau siapa mengaku nabi itu pembohong lah jawab dia. Kan? Itu adalah pembohongan ya. Memang nampak sangat jelas kebohongan. Jadi mana kalau kita terikut, mana kita lah macam kita nak kata bodoh, taklah bodoh, tapi makna dia kita dah terikut kejahilan mereka kan. Sebab Rasulullah dah bagi tahu dah tidak ada nabi selepas dia kan. Jadi makna dia kita mengikut Nabi SAW. Jadi apa makna kita mengikut wahyu Allah? Apa makna dia? Makna dia kita ikut Islam ini, Islam yang kita anuti ini. Sebab itu kita nak mengambil Islam ni tak boleh ambil sikit-sikit. Aku ambil yang mana tabat nikah ke ataupun tambab akad nikah ya, sah tak sah kan, 2-3 kali ulang pun tak apa kan, sebab nak sahkan akad nikah tu. Tapi dalam bab main saham, dalam bab pekerjaan, dalam bab pendidikan anak, dalam bab dia tak ambil Islam tu. Jadi ini satu kerugian. Sebab tu Allah dah bagi amalan awal lagi dah. Hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu secara keseluruhan. Ini yang dikatakan jalan wahyu. Ya, jalan wahyu itu ialah kita mengambil Islam itu bukan separah-separah. Bukan mengambil Islam itu tentang bab yang kita suka saja, tetapi kita mengambil Islam itu secara keseluruhan. Jadi makna dia kalau orang yang menganut agak nabi palsu tu, mana dia ikut suka dia je. Nak ambil Islam dalam bab yang dia suka je. Dia tak mau ambil habis. Kan walaupun Nabi kata tidak ada nabi lepas dia, dia ambil yang dia suka je. Jadi kita nak mengambil Islam secara keseluruhan. Ya, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam itu secara keseluruhan. Kemudian Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sebab itu mengambil wahyu satu benda yang wajib dan menolak hawa nafsu. Sebab apakah kena tolak hawa nafsu ni? Yang Nabi palsu itu adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Dia nak glamour kan. Pasal apa? Munculnya Musailamatul Kadzab. Ya, Musailamatul Kadzab, Rasulullah wafat, dia naiknya Musailamatul Kadzab mengaku Nabi. Sebab apa? Sebab nak glamour. Sebab dia tahu bila jadi Nabi ni orang akan dapat sokongan dia. Jadi nak glamour. Jadi mengaku Nabi. Sehingga katanya dia boleh mengumpulkan 40,000 orang. Bukan sikit tu. 40,000 orang yang ikut Musailamatul Kadzab. Terpaksa pula Abu Bakar menyerang mereka pula. Jadi ini orang yang mengikut hawa nafsu. Ya, pada Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Makna apa yang dilakukan oleh syaitan ni kena boikot. Tak boleh bersama dengan syaitan. Iaitu makna dia ikut wahyu, mana dalam masa yang sama tidak boleh ada kompromi dengan syaitan. Dalam bab dalam bab maksiat, dalam bab ikut syaitan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Kalau kita kompromi, tak apa, ambil sikit-sikit, ada sekejap-sekejap je, nanti aku bertobatlah. Nanti aku nak bertobatlah kan. Ini dah terlangkah masuk dalam ittiba'il hawa, iaitu orang yang mengikut hawa nafsu. Sebab itu hari ini kita gagal lah tu. Dalam mendidik anak kita gagal. Dalam kita mengambil syariat Allah kita gagal. Dalam kehidupan kita gagal. Sebab apa? Sebab ada lagi unsur ittiba'il hawa ini. Mengikut hawa nafsu. Kita tak ambil sungguh-sungguh tentang mengambil wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, atau berarti kata lain kita mengikut Islam dengan secara keseluruhannya. Sebab itulah yang menyebabkan kita tergelincir kepada ittiba'il hawa atau mengikut hawa dan nafsu. Allah, Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, ya. Saya ambil perkataan yang terakhir tadi, ittiba'il hawa, tuan-tuan dan puan. Janganlah kita digelincirkan oleh syaitan. Janganlah kita tertipu oleh syaitan. Janganlah kita, tuan-tuan, dikerumuni oleh syaitan dalam hidup ini. Janganlah kita ikut jalan-jalan syaitan. Sebab itu, tuan-tuan, jalannya ialah jalan wahyu. Highway-nya ialah highway wahyu. Lane-nya ialah lane wahyu. Jalan tanya ialah jalan ta wahyu. Saudara-saudara, para penonton yang mati saudara, apa yang diterangkan oleh Ustaz Akif tadi jelas kepada kita. Yang pertama, tuan-tuan, yang pertama, maknanya hidup ini mestilah bersandarkan kepada wahyu yang dibawa hanya oleh para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau muncul di Terengganu, muncul di Johor, muncul di Indonesia, muncul di India, muncul di mana-mana pun, itu semua, tuan-tuan, bikinan manusia. Jangan sama sekali, walaupun satu zarah kepercayaan kita berikan kepada mereka yang mengaku nabi, mereka yang bermimpi, yang dapat wahyu dan sebagainya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul selepas Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita rehat sebentar, tuan-tuan, kita rehat sebentar, insya-Allah. Ada beberapa perkara dalam waktu kita rehat ni. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, saya nak updatekan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustaz Akif pun dah dengar, tapi elok je dengar. Yang di hujung nanti saya nak minta Ustaz Akif sendiri, tuan-tuan, untuk memberitahu kita dalam beberapa minit begitu, tuan-tuan dan puan, tentang keperluan kita membantu rakyat di bumi Palestin dengan aman Palestin, yang antara pemuka di depannya ialah Ustaz Akif Abdullah. Tuan-tuan, yang pertama sekali ialah anjung husnul khatimah. Yang terakhir, anjung husnul khatimah, kalau tidak ada apa arah melintang, tuan-tuan, dalam 1 hari bulan Ogos dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada arah melintang, maka filingnya akan bermula dalam projek 15 juta ringgit itu, tuan-tuan. Dan kita memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan, dana daripada tuan-tuan. Dana peribadi, dana keluarga, dana institusi, dana syarikat-syarikat, tuan-tuan, tolong, tuan-tuan, tolonglah. Tidak ada. Projek ini satu-satunya dalam dunia. Projek ini satu-satunya di Asia. Projek ini satu-satunya di Malaysia. Projek ini satu-satunya di Selangor. Projek ini satu-satunya di Bukit Ceraka di Shah Alam, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, bulan Ogos kalau tidak ada arah melintangnya, kalau berjalan dengan baik, setakat yang kita tengok, tuan-tuan, sedang berjalan dengan baik sekarang ni, bulan Ogos nanti, maka akan cerucuk-cerucuk akan dipasanglah, tuan-tuan. Filing akan berlaku, insya-Allah.
Apa dia projeknya? Anjung Husnul Khatimah. Untuk apa Anjung Husnul Khatimah? Membawa insan-insan di permukaan bumi umat Muhammad supaya mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kampung mengucap kalimat, orang pekan mengucap kalimat, orang badak besar mengucap kalimat, orang duduk kondo mengucap kalimat, orang duduk apartmen mengucap kalimat, orang duduk PPRT mengucap kalimat, nelayan mengucap kalimat, petani mengucap kalimat, guru mengucap kalimat, doktor mengucap kalimat, profesional mengucap kalimat. Inilah tuan-tuan yang kita sedang usulkan, insya-Allah pembinaan satu komplek yang agak besar, 15 juta tuan-tuan tempat, untuk membolehkan umat Muhammad di akhirnya bila malaikat maut mencabut nyawanya nanti, perkataan yang dapat didengar atau tidak didengar melalui lidahnya, melalui gerakan-gerakan mulutnya, tuan-tuan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan tempat, insya-Allah tuan-tuan kita ada buku 3 buku tuan-tuan. 3 buku ni 3 serangkai namanya. Dapatkan buku tuan-tuan. Buku yang pertama Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku yang kedua Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Dan buku yang ketiga Isteriku Ketua Bidadari Syurga. 3 serangkai buku ni. Serangkai 3 ni. Dapatkan tuan-tuan. Tuan-tuan baca buku ini. Satu-satunya penulisan agaknya yang menceritakan tentang persediaan kita di dunia. Persediaan kita waktu muda, persediaan kita waktu tua, persediaan kita waktu bekerja, persediaan kita waktu pagi, petang dan malam, tuan-tuan. Untuk kita mati dalam Husnul Khatimah. Dapatkan ketiga-tiga buku ini, tuan-tuan, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, yang saya nak umumkan insya-Allah pada 26 hari bulan. Hari ini 26 hari bulan Mei. 26 hari bulan Jun, tuan-tuan. Sebulan daripada sekarang. Sebulan. Hari Sabtu, tuan-tuan. 26 hari bulan Jun, hari Sabtu daripada pukul 9.30 pagi hingga pukul 12.30 hari. Ada satu webinar, workshop, satu bengkel, tuan-tuan. Seminar, webinar, tuan-tuan. Namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Percuma, tuan-tuan. Tak perlu bayar 1 sen pun. 9.30 sampai pukul 12. Saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah, tuan-tuan. Ustazah Muzayyanah Abdullah, insya-Allah akan bersama dengan kita. Ustazah Muzayyanah, personality TV, personality radio, penulis buku, pendakwah, penggiat, aktivis, akan bersama dengan saya, tuan-tuan, mengendalikan program pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. Tajuk program itu ialah mengulas, tuan-tuan, satu buku kita ulas. Apa dia? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Kita nak yakinkan semua wanita, tak kisah di bandar, tak kisah di luar bandar, tak kisah wanita profesional, tak kisah graduate, tak kisah tidak bersekolah, tak kisah ada SPM ke, ada diploma ke, ada sertifikat ke, semana-mana pun wanita, yang isteri, yang bukan isteri, yang dah berkahwin, yang belum berkahwin, insya-Allah mereka adalah merupakan calon-calon syurga. Bukan calon syurga saja, calon bidadari, bukan bidadari syurga saja. Mereka akan menjadi ketua bidadari syurga. Jadi tuan-tuan, seminar namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, masuk dalam diary sekarang, 26 hari bulan Jun, hari Sabtu, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. Dan sebarkan. Tuan-tuan, sebarkan. Tuan-tuan, sebarkan. Tuan-tuan dan puan, saya membaca tulisan daripada ulama tentang menyebarkan hal-hal mengenai dakwah ini. Bergerak, tuan-tuan, bergerak satu jari, bergerak sikit lidah kita untuk kita mendakwahkan agama Allah. Bergerak jari, tuan-tuan dan tuan-tuan, tekan nombor-nombor telefon itu. Bergerak dalam kepala kita, ingin untuk menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seminar ini, untuk webinar ini, untuk workshop ini. Tuan-tuan, sebarkan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, bergerak saja lidah kita, bergerak saja pemikiran kita atas nama dakwah. Cacing-cacing berdoa, rumput-rumput berdoa. Seluruh kejadian Allah Subhanahu Wa Taala berdoa, tuan-tuan, agar kita diampunkan oleh Allah, agar kita membawa keridhaan Allah, kerahmatan Allah. Apa yang tuan-tuan kena buat, insya-Allah nanti Ustaz Akib pun akan cerita tentang bantuan kepada orang-orang Palestin. Apa lagi bantuan yang fizikal, bantuan doa, bantuan fizikal. Sudah tentulah, tuan-tuan, segala makhluk di laut, segala makhluk di permukaan bumi, segala makhluk di dasar laut mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita lakukan itu dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan dan puan, mulai daripada hari ini,
Malam ni tuan-tuan, malam ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Husam, Datuk Badarudin. Ustaz Ahmad Husam, Datuk Syekh Badarudin bersama dengan saya pada malam ni. Pukul 9 suku malam tuan-tuan, 9 suku malam, 9 suku malam. Besok tuan-tuan, besok pagi yang macam ni besok pagi, saya bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Cancer survivor tuan-tuan, cancer survivor. Ustaz Hanafiah Malik, seorang aktivis, seorang Islamis, seorang pejuang tuan-tuan dan puan, yang kanser tuan-tuan, kanser tahap 4 dengan izin Allah dapat disembuhkan dan sekarang bergerak cergas siang, malam, pagi, petang. Besok bersama dengan kita pukul 7 pagi. Malam tuan-tuan, malam kita bersama dengan pakar-pakar keluarga. Yang pertama yang Ustazah Yohanis Yusof daripada JAKIM yang memang pakar dalam keluarga. Pakar mendidik anak-anak, pakar suami isteri, pakar perkahwinan, pakar perceraian. Dan yang kedua ialah Coach Zaid Muhammad. Coach Zaid Muhammad ni kaunselor tuan-tuan dan puan, qualified counselor untuk menasihatkan kita hal-hal mengenai keluarga. Itu malam pukul 9.15. Besok tuan-tuan, malam ini Ustaz Ahmad Husam pukul 9.15 bersama dengan saya. Besok pagi yang berbahagia Ustaz Hanafiah Malik, cancer survivor bersama dengan saya pagi. Sebelah malam kita bersama dengan Ustazah Yohanis dan Coach Zaid Muhammad untuk berbincang selanjutnya dan berikulah seterusnya. Tuan-tuan, saya ingin memberikan sedikit peluang kepada yang berbahagia, sahabat saya, teman saya, mudah-mudahan teman di dunia, teman di akhirat, sahabat di dunia, sahabat di akhirat, yang berbahagia Ustaz Akib untuk sikit menjelaskan mengenai bantuan yang patut kita sampaikan, sumbangan kepada manusia yang namanya manusia yang tertindas berpuluh-puluh tahun. Anak tertindas, mak tertindas, datuk tertindas, nenek tertindas. Kemungkinan cucu cicit mereka pun akan terus tertindas tuan-tuan kalau tidak ada bantuan daripada kita. Sila Ustaz Akib. Ya, Alhamdulillah, seperti yang Datuk sebut tadi, maknanya dia kita dalam membincang menolak hawa nafsu mengikut wahyu. Jadi di sana wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh kita ini memberikan alladzina yunfikuna amwalahum, Allah dalam Al-Quran, Islam min dzalik kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun alladzina yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun. Nak sebut tu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Harta kamu yang Allah rezekikan kepada kamu untuk kamu infak. Ya. Kadang-kadang ini bukan senang untuk yang kita nak buang nafsu kita, kan? Kita nak buang, nak buangkan sikit kita punya kebakhilan kita itu. Bukan senang. Nabi dah sebut dah bahawa orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak itu, kan, Allah ganti balik harta dia. Allah ganti balik. Allah. Setiap kali kita bersedekah, malaikat akan doa, Allahumma uti munfikan khalafa, ya Allah, keberikanlah orang yang infak ini gantian yang baik, gantian yang baik. Bahkan kadang-kadang kita bagi hari ini RM50, Allah ganti RM100, rezeki yang tak ada sangka-sangka. Jadi ambillah peluang ini untuk berinfak kepada husnul khatimah kita punya wakaf kita, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit wakaf yang kita beri ini yang menolong kita pada hari akhirat. Ini saya nak kempen sikitlah, ya, di mana amalan wakaf ini tidak ada seorang sahabat Nabi, tidak ada seorang sahabat Nabi yang ada harta tidak mewakafkan harta. Allah. Makna dia besarnya hikmah wakaf ini. Jadi saya menyeru juga kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, Baitul Maqdis adalah bumi para nabi. Bumi para nabi. Rasulullah duduk di Madinah jauh, tapi dia usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis. Hari ini tugas kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Datuk pun tergerak bersama-sama dengan Aman Palestin untuk kita siarkan video ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Aqsa allazi barakna haulahu. Kita membela Baitul Maqdis ni, Allah memberi keberkatan, berkat. Allah memberi keberkatan. Ya, saya tanya sendiri Imam Syekh Ikrimah Sabri yang berada di Baitul Maqdis, apa makna berkat ini? Dia kata berkat ini tidak ada had dia, tidak ada sepadan dia, tidak ada geografinya. Bahkan selama mereka yang berada di Baitul Maqdis, Allah akan masukkan kita dalam golongan mereka yang berkat. Ya, Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, Masjid Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Mudah-mudahan ada syahid
Mudah-mudahan kita mendapat pahala mereka yang berjuang. Hari ini mereka yang berjuang di Masjid Al-Aqsa, mereka yang berjuang di Masjid Al-Aqsa sampai mati. Yang kita juga, mungkinlah kita ni susah nak dapat syahid. Jadi mudah-mudahan sedikit bantuan yang kita beri, RM10, RM50 yang kita beri itu, insya-Allah Allah akan memberikan kita pahala syahid. Kalau boleh saya tunjukkan video tu, boleh tu ya? Sila. Sharekan Sila. Jadi kami alhamdulillah bila menangnya bila menangnya umat Islam di Baitul Maqdis, mereka dapat masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan bertakbir bertahmid. Alhamdulillah. Ini bukan kemenangan secara total, belum lagi. Ini ciri-ciri kemenangan. Kan? Al-Qassam ataupun Hamas berjaya menghalau tentera Israel pada tahun 2008, tahun 2014. Tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014. Hari ini tahun 2021. Selagi Israel serang dia berjaya menghalau Israel. Baru berjaya menghalau Israel, kita belum dapat secara total Masjid Al-Aqsa. Jadi ini peluang Allah berikan kepada kita untuk kita sama-sama memberi sumbangan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi saya menyerulah ya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni kita ada usaha nak membaiki rumah-rumah yang kena runtuh baru ni. Tuan-tuan tengok bangunan yang kena runtuh baru kita nak baiki. Kita nak wakafkan sebahagian rumah-rumah itu biar mereka berada di Palestin, jangan lari. Biar mereka berada di Palestin, jangan jadi pelarian lagi. Biar mereka berada di bumi mereka, insya-Allah dengan sendirinya dianya akan memberi kemenangan kepada kita umat Islam, insya-Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Ustaz, para penonton yang hormati sekalian, ya, agaknya kita dengan bumi Palestin kalau nak naik kapal terbang mungkin dekat-dekat 10 jam tuan-tuan dan puan, ya. Tapi hati kita tuan-tuan macam di sebelah dinding aja tuan-tuan dan puan. Hati umat Islam sesama umat Islam, terutamanya perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis tuan-tuan dan puan. Inilah sebenarnya perjuangan kita. Di Malaysia kita berjuang, di mana dalam pelosok dunia pun kita berjuang. Dan tuan-tuan cuba bayangkan, ruang dan peluang yang terbuka luas kepada kita di Malaysia ni untuk kita bersama-sama berjuang dalam apa bentuk pun. Tapi tangan kita tidak ikut sama, pikiran kita tidak ikut sama, hati kita tidak ikut sama. Saya nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan nanti dikubur, bila tuan-tuan berada di mahsyar ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman kamu di Masjid Al-Aqsa, teman-teman kamu di Baitul Maqdis berjuang siang malam, mereka hilang anak, mereka hilang suami, mereka hilang mak, mereka hilang ayah, mereka hilang harta, mereka hilang rumah, mereka hilang segala-galanya. Apa kamu buat? Apa kamu buat? Dengan rumah tersergam kamu, dengan kereta kamu yang tersergam, dengan isteri kamu yang cantik, dengan anak kamu yang hidup mewah. Apa kamu buat? Saudara akan jawab soalan ini. Saudara akan jawab soalan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah inilah tuan-tuan perjuangan. Inilah namanya perjuangan. Ustaz Akib bersama dengan kita. Ustaz Akib tolong bukakan jalan bersama dengan kita. Marilah kita bersama tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita suap nasi tuan-tuan, kita suap nasi. Tentukan beberapa butir-butir nasi itu sampai ke bumi Palestin, tuan-tuan. Kita minum air sedap kita minum. Ada setengah itu beli tuan-tuan, Grab hantar air aja tuan-tuan ke rumah kita. Di live ke dan sebagainya. Minta maaf saya sebut ni. Tuan-tuan dan puan, satu teguk yang kita teguk itu, kita tegukkan untuk teman-teman di Palestin yang tak pernah merasa pun nikmat meminum air macam kita minum air, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz Akib, marilah kita bersama dalam program ini dan seterusnya. Mari kita war-warkan terus-menerus. Inilah tuan-tuan sumbangan kecil sangat daripada kita. Mudah-mudahan sumbangan yang sebesar habuk ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, I have contributed something. Yes, I have been affirmed to myself of contributing something to the welfare of people in Palestine. Inilah benda-benda yang perlu kita lakukan, tuan-tuan. InsyaAllah. Ustaz, kita nak balik pada sinaran wahyu ni, Ustaz. Kita balik pada sinaran wahyu ni. InsyaAllah masih ada banyak lagi masa, Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kita dah sebut ada dua perkara tentang wahyu ni, insyaAllah. Jadi, apa dia yang disebut wahyu-wahyu berbagai-bagai ni, tuan-tuan dan puan, setiap Nabi ada wahyu.
jumlah Nabi ni tuan-tuan, kalau ikut ulama ada 124,000 Nabi-Nabi dan Nabi Rasul. Setengahnya tuan-tuan Rasul, setengahnya Nabi, ada Nabi tapi tidak Rasul dan sebagainya. Tapi yang kita wajib beriman kepadanya 25 Nabi. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan untuk Ustaz Akib ulas sikit. Setiap Nabi yang 25 tu ada dia punya wahyu yang diturunkan kepada mereka. Dan wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan wahyu yang terakhir ini memutamatkan. Wahyu yang akhir ini, tuan-tuan dan puan, adalah wahyu yang all inclusive. Maknanya memutamatkan, melengkapkan Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Hanya Al-Quran lah menjadi pelengkapnya. Macam mana Ustaz? Jadi alhamdulillah kita tengok setiap zaman Allah utuskan nabi-nabi dan rasul. Ya. Allah utuskan nabi-nabi dan rasul setiap zaman, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Nuh, Nabi Singa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, ya, semuanya mereka Allah utuskan nabi-nabi. Tujuan Allah utuskan nabi ini untuk apa? Ya. Jadi nabi-nabi ini dia punya function yang sama. Dia punya matlamat yang sama. Ya, yang disebut Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami utuskan setiap umat itu ada rasul. Laqad ba'atsna fi kulli rasulan. Tugas dia apa dia? An ya'budullah, mengajak manusia tunduk pada Allah. Ini nama dia wahyu. Ya, mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. An ya'budullah wajtanibut taghut, dan juga buang segala taghut. Ini nama dia ittiba'ul hawa. Tolak hawa nafsu. Jadi function dia semua sama. Ya, setiap rasul ini diutuskan, tak kiralah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yaqub, hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai function yang sama, mempunyai matlamat yang sama, iaitu mengajak manusia tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Jangan tunduk pada hawa nafsu. Kerana kalau kamu tunduk dengan hawa nafsu, kamu akan mendapat kesesatan yang selama-lamanya. Sebab itu saya mengajak, ya, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, InsyaAllah. Para penonton ada sedikit gangguan internet rasanya. Okey. Gerah tu. Ya. Okey. Okay. Allah SWT berikan sedikit kita sedikit kekayaan, sedikit kesenangan. Apa salahnya kita gadaikan sedikit, kita leburkan sedikit kebakhilan kita semata-mata untuk melakukan wakaf kepada husnul khatimah. Dan ini ujian Allah. Hello. Ada masalah sikit para penonton ya. Biasanya masalah internet ya. Bukan, ini ada orang telefon untuk masuk. Okey. Jadi Allah dugakan kekayaan sikit dengan kebakhilan kita. Apa salahnya? Sekarang kita nak ikut wahyu Allah, nak tolakkan hawa Allah. nafsu. Kita nak mengambil kekayaan kita untuk kita berikan sedikit kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk berwakaf. Ya. Ini cabaran kita, ini challenger kita. Macam mana kita nak berusaha, ya. Betul dengan saya tu. Ya dah, sila. Sila Ustaz, apa kena, saya ingat Ustaz kena apa tu? Yalah orang panggil orang panggilan. Orang panggil lah. Panggilan Ustaz off kan dia. Ya. Macam mana nak off Ustaz? Tak apa, nanti saya buat tu. Okey. Tak apa. Sila Ustaz. Jadi masa kita rasa senang, jadi kita nak gadaikan sedikit kebakhilan kita semata-mata untuk memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memilih jalan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagi sama juga Allah jadikan Palestin. Lama dah isu Palestin ni, berpuluh tahun dah, hampir 100 tahun. Pasal apa tak menang-menang lagi? Allah nak uji kita. Sejauh manakah kita memberi contribution kita kepada mereka? Sejauh manakah kita ni dapat bersama-sama dengan para muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Sama je. Jadi kita gunakanlah, ya. Saya nak cuba kaitkan bahawa Allah berikan kesenangan kepada kita, Allah berikan kekayaan sikit kepada kita ini supaya kita dapat menggunakan kekayaan itu, ya, selari dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, ya, tidak ada seorang sahabat Nabi
ya alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang ada harta tidak mewakafkan hartanya. Tidak mewakafkan. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini, ya. Kita nak buat anjung husnul khatimah. Ya, kita nak buat bangunan, ya, untuk wakaf, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit harta yang kita beri itulah saham kita untuk tolong kita di hari akhirat, kan. Saya suka untuk menyebut kelebihan sedekah ni, Tok, ya. Tentang hadis Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Ya, seafdal kamu ketika nak bersedekah. Bila kamu afdal nak bersedekah, ya, bila mana kamu rasa bakhil. Bila kamu rasa bakhil, ketika itu kamu bersedekah. Lawan nafsu kamu. Ya, ketika itulah seafdal kamu bersedekah. Ya. Bila mana lagi kita di afdal ketika bersedekah, afdal kamu bersedekah. Bila mana kamu bercita nak jadi kaya. Bercita nak jadi kaya. Kan? Kalau boleh tahun ni aku nak himpun 100,000. Ya. Nak himpun 100,000. Target setahunan kita. Ya, kita nak himpun 100,000. Tiba-tiba kita ambil sebagian harta kita berwakaf kepada anjung husnul khatimah. Subhanallah. Itu adalah seafdal kita bersedekah. Subhanallah. Ya. Bila lagi kita besar, kita takut nak jadi miskin. Aku takut ni ambil duit aku ni jadi miskin pula, kan. Kata Rasulullah, itulah waktu yang seafdal kita bersedekah. Kita takut jadi miskin. Kita ambil sebagian harta kita lawan nafsu kita untuk kita bersedekah. Itulah seafdal waktu kita bersedekah. Jadi saya rasa kita dapat kaitkan bahawa wahyu Allah ini, ya, sama ada amalan wakaf, sama ada amalan bersedekah, sama ada amalan kita berinfak, ya, ini wahyu Allah. Kita usahakan, kita tolak nafsu kita nak jadi kaya ke, tolak nafsu kita nak jadi nak takut miskin ke, semata-mata nak milih wahyu Allah. Insya-Allah Allah akan beri kepada kita kesenangan yang tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar sebarang masalah dan Allah beri rezeki yang tanpa disangka-sangka. Jadi jangan risau, tuan-tuan. Walaupun, ya, setiap kali siaran kita war-warkan, tuan-tuan, kita berinfak di anjung husnul khatimah, ya, kita berinfak, ya, jangan kita rasa takut, ya. Jangan kita takut. Saya cadangkan kepada tuan-tuan yang mendengar ini, kalau boleh buatlah recurring ni kalau kat bank kita boleh buat secara bulanan, ya, wakaf kepada anjung husnul khatimah. Sebulan RM50 pun tak apa. Sebulan RM100 pun tak apa. Ya, untuk wakaf, ya. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat. Kata Rasulullah, ya, amalan yang paling aku cintai ialah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya mohon sekali lagi, ya, buatlah recurring. Kami di Amal Persil pun tuan-tuan boleh buat, sama ada di anjung husnul khatimah pun boleh buat. Ya, kita masih perlukan dana tu, ya. Perlu dana, ya, untuk anjung husnul khatimah. Jadi boleh buat recurring. Recurring yang mana kita buat secara terusan. Ya, setiap bulan kita tak sedar pun RM50 Datuk, kalau pergi ke Giant ke apa, tak cukup, Datuk. Betul. Tapi kita RM50 sebulan boleh kita bagi kepada harta wakaf yang menyelamatkan kita daripada azab Allah. Yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Apa salahnya kita buat recurring? Saya cadangkan kepada tuan-tuan, ya, boleh buat potongan bulanan. Ya, kalau kita tak mampu nak bagi seketul RM5,000, RM500, kita ambil dah, buatlah recurring. Mudah-mudahan ianya akan menjadi amalan yang dipuji oleh Nabi SAW. Ya, walaupun sedikit tetapi ianya istiqamah dan berterusan, insya-Allah. Allah, terima kasih Ustaz. Para penonton yang hormati sekalian, ya, saya ingat dalam masa 2 minit yang di hujungnya nanti Ustaz, kita nak satu round lagi. Kita nak elankan sedikit apa yang sedang kita lakukan dan untuk mendapatkan sumbangan dan bantuan dan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan. Hujungnya Ustaz, ya, macam mana apa caranya? Mungkin ada 1-2 cara Ustaz, ya. Kita cerita wahyu ni besar Ustaz. Wahyu ni satu universe kita cerita. Satu dunia kita cerita. Satu ufuk dunia, ufuk timur dan barat kita cerita. Tapi di rumah kita Ustaz, macam mana kita nak masukkan saluran-saluran wahyu dalam rumah? Macam mana kita nak masukkan kata orang Ustaz, ya, serumbung-serumbung wahyu dalam rumah? Macam mana kita nak masukkan suasana wahyu dalam rumah kita Ustaz? Kalau tidak kita cerita wahyu terasing dengan rumah yang sepatutnya diwahyukan rumah kita ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Tadi saya cakap tadi, mana dia? Apa makna wahyu Allah? Kita nak ikut wahyu Allah ni, apa makna dia? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah
wahai orang beriman, masuklah kamu Islam secara keseluruhan. Jadi kita nak mengambil Islam itu secara keseluruhan. Jadi makna dia, wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berusaha untuk menjadikan kehidupan kita ini kehidupan Islam yang secara totally. Jangan ambil Islam sekat-sekat. Jangan mengambil Islam tak angkat nikah aja. Jangan ambil Islam dalam bab dalam bab kita nak berpuasa saja. Tidak. Tapi kita mengambil Islam dari segi financial kita, daripada kehidupan kita, daripada mendidik anak-anak kita. Kita kena mengikut Islam. Jadi nak tahu tu kena belajarlah tu. Okay. Kena belajar. Kena tengok Ya. video kita tiap malam. Ada pakar-pakar pendidikan Islam. Allah. Macam mana nak didik anak-anak kita. Ya, tuan-tuan kena macam mana kita nak baca Quran, kena ikut tawagun tajwidnya, cakap Baqarah terusnya. Jadi kita nak mengambil Islam secara keseluruhan. Jadi kena bermula. Jangan tak mau. Yang ni istilah tu ya. Ya. Jangan tak mau. Ya, jangan aku dah pandai dah. Aku dah cukup dah. Itu istilah orang yang jahil. Ya. Orang yang jahil ni dia sentiasa memberi alasan. Ya, memberi alasan dan juga memberi alasan-alasan yang menghalang dia daripada menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu daripada mahdi dan lahdi, daripada buayan hinggalah akhir. Jadi maknanya inilah jalan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Berusahalah kita macam mana kita nak menjadikan kehidupan kita secara totalinya kepada masuklah Islam secara keseluruhannya. Mudah-mudahan dan saya nak sebut juga Datuk ya. Di antara amalan yang paling baik, kalaulah kita ni boleh komunikasi orang yang dah mati. Kita boleh komunikasi. Saya ni dah boleh komunikasi dengan ayah saya dah mati 20 tahun dulu. Nak tanya dia, apa ayah rasa sekarang ni? Duduk dalam kubur. Apa ayah rasa? Kan? Sebenarnya Al-Quran dah cerita. Orang yang dah mati, dia dah, kalau boleh dia kata apa? Aku nak balik ke dunia sekejap. Allah. Aku nak balik ke dunia sekejap. Buat apa nak balik dunia? Nak buat haji ke? Tidak. Nak semayang ke? Tidak. Nak baca Quran ke? Tidak. Tapi dia sebut untuk nak bersedekah. Allah. Jadi ambillah peluang ini tuan-tuan. Sementara kita ni yang masih hidup ya, belum lagi masuk kubur, belum lagi nazak, kita masih hidup, kita mengambil peluang untuk bersedekah ini. Kerana amalan bersedekah ini adalah amalan yang diidam-idamkan mereka yang telah mati. Mereka yang telah mati. Jadi ambillah peluang ya, wakaf di anjur husnul khatimah tuan-tuan. Ya, kalau boleh saya nak cadangkan Datuk ya, buatlah recurring ya. Buatlah potongan bulanan. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat balasan yang terbaik. Dan saya memoga tuan-tuan untuk menolong mereka yang berada di Palestin ya. Kita akan usaha untuk mewakafkan bangunan-bangunan, rumah-rumah yang hari ini hampir 5,000 orang yang tidak ada rumah kerana rumah mereka runtuh diserang Israel. Allah. Kita berjuang, kita memastikan mereka yang berada di Palestin terus tetap kekal duduk di Palestin insya-Allah. Mempertahankan Masjidil Aqsa, itu jihad kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita secara keseluruhannya insya-Allah. Itu ada Allah. Para penonton ya, yang pertama ini musim yang kedua tuan-tuan. Program-program yang pagi ni kita namakan program Titisan Embun Pagi. Tajuk besarnya program pagi yang bermula pukul 7, tajuk besarnya ialah Titisan Embun Pagi. Apa titisan yang pertama? Tuan-tuan, dalam season yang kedua, dalam musim yang kedua ini ialah tuan-tuan sinaran wahyu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aqib Abdullah bersama dengan kita pada pagi ini dan pada pagi besoknya, pada minggu depannya. Dan salah satu malam ni tuan-tuan salah satu malam nanti insya-Allah tuan-tuan kita ada soal jawab tuan-tuan. Soal jawab apa je tuan-tuan nak tanya. Tuan nak tanya tentang akidah, tuan-tuan tanya tentang tauhid, tuan-tuan tanya tentang fiqh, tuan-tuan tanya tentang adab, tuan-tuan tanya tentang akhlak. InsyaAllah tuan-tuan kita buka tuan-tuan 1 jam 15 minit begitu untuk soal jawab soal bersama dengan Ustaz Aqib sekali lagi. Itu malam pukul 9.15 malam, insyaAllah pada hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad tuan-tuan. Sabtu malam Ahad bersamaan dengan 29 hari bulan 5 Sabtu malam Ahad 9.15. Saya bersama dengan Ustaz Aqib tuan-tuan. Tuan-tuan ya, tuan-tuan hulurkan soalan. Tuan-tuan type tuan-tuan dalam komen tu tuan-tuan type. Tuan-tuan type dalam komen itu. Apa juga soalan-soalan, apa juga yang tuan-tuan nak tanya, tanyakan kepada kami insya-Allah. Ustaz Aqib akan memberikan jawapan kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan insya-Allah sebagaimana yang disebut tuan-tuan
sedekahlah. Inilah masanya tuan-tuan. Berwakaflah, berzakatlah, bersedekahlah, berinfaklah, beramal jariahlah, fisabilillahlah, berfidyahlah tuan-tuan dan puan untuk kita membangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah dan juga untuk kita bantu rakyat Palestin yang diusulkan antaranya oleh Aman Palestin, pemuka di depannya antaranya Ustaz Akib Abdullah tuan-tuan dan puan Jangan lupa tuan-tuan Anjung Sulul Khatimah 15 juta ringgit. Kami nak kumpul 15 juta ringgit nak membangunkan satu-satunya di dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor. Kebetulan tempatnya di Bukit Ceraka di Shah Alam insya-Allah. Bulan Ogos nanti akan tertegaklah, akan cerocoknya dipasanglah, akan piling akan bermula untuk membangunkan Anjung Sulul Khatimah. Gunanya Anjung ini memberikan pendidikan hujung usia mati dalam Sulul Khatimah. Saya ulang, apa benda yang nak dibagi? Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Yang kedua tuan-tuan dan puan. Yang kedua, selain daripada Anjung Sulul Khatimah, insya-Allah tuan-tuan buku-buku. Tuan-tuan tengok buku-buku kami tuan-tuan, ada 3 buku tu, dapatkan buku ni tuan-tuan. Tak ada di tempat lain buku ni, tak ada di kedai-kedai, terus berhubung dengan kita tuan-tuan. Buku-buku 3 serangkai. Yang pertama ialah buku yang namanya tuan-tuan Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Yang kedua, Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Yang ketiga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Yang ketiga tuan-tuan yang saya nak umumkan, 26 hari bulan Jun. Jangan lupa tuan-tuan, 26 hari bulan Jun. Satu workshop, satu bengkel, satu seminar, satu webinar. Percuma tuan-tuan, percuma. 9.30 pagi sampai pukul 12. 9.30 pagi sampai pukul 12. InsyaAllah tuan-tuan ikuti, tuan-tuan daftar. Bukan nak bayar apa-apa, daftar saja, nak nama. Kita nak nombor telefon, nanti tuan-tuan kita berseminar secara online. Tuan-tuan tak payah datang Kuala Lumpur, di rumah tuan-tuan. Kalau yang di dapur, kalau yang di Serambi, kalau yang di luar, di mana-mana. Kita berseminar, kita webinar secara online tuan-tuan. Live online tuan-tuan dan puan. Yang mengendalikannya saya bersama Ustazah Muzayyana Abdullah, insya-Allah tuan-tuan dan puan, insya-Allah seorang yang terkenal, yang popular di TV, di radio dan sebagainya, bersama-sama dengan kita insya-Allah. Yang keempat tuan-tuan dan puan, saya harap siapa-siapa yang ada anak-anak tuan-tuan daripada 2 bulan, anak daripada 2 bulan sehingga 4 tahun, kita ada perkhidmatan namanya TASCA, namanya First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. Hantarlah anak-anak, biar kami asuh, biar kami didik tuan-tuan. Kita ada 5 cawangan sekarang tuan-tuan 3 di Kuala Lumpur, 1 di Bangi tuan-tuan dan puan insya-Allah dan 1 lagi di Kajang insya-Allah yang kita bersama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan daftarkan anak-anak 2 bulan. Apa juga tuan-tuan keuntungan yang kita dapat dalam jangka panjangnya nanti kita akan masukkan dalam tabung komplek Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan yang akhirnya insya-Allah jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa sebarkan apa yang kita ada di webinar, workshop, Isteriku Ketua Bidadari Syurga, buku-buku yang tuan-tuan tahu, program yang kita ada ni tuan-tuan. Besok ada program. Malam ini tuan-tuan dengan Ahmad Usam, Datuk Badaruddin, seorang pendakwah yang paling hebat di utara tuan-tuan dan puan, anak kepada mantan mufti Kerajaan Negeri Kedah, namanya Ustaz Ahmad Usam akan bersama dengan kita pada malam ini. Besok pagi tuan-tuan, kita bersama besok pagi jam 7 pagi bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, cancer survivor turning into pendakwah tuan-tuan yang hebat tuan-tuan. Dan malam besok kita bersama dengan Ustazah Yohanis Yusof dengan Coach Zaid Muhammad tuan-tuan dan puan kita bersama dengan mereka besok pada malam besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberikan kekuatan kepada. Jangan lupa tuan-tuan, besok pagi, malam ini tuan-tuan, malam ini pukul 9.15 malam bersama dengan Ustaz Ahmad Usam. Besok pagi pukul 7 pagi besok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Malik Hanafiah dan malamnya bersama dengan Ustazah Yohani Yusof dan Coach Zaid. Pada 29 hari bulan malam tuan-tuan, 29 hari bulan hari Sabtu malam Ahad, sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Akib Abdullah untuk menjawab soalan-soalan tuan-tuan. Apa saja tuan-tuan nak tanya. 1 jam, 1 jam setengah besok kita peruntukkan untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan. Gunakanlah yang komen tuan-tuan. Facebook
Facebook komen tu, type dah komen tu tuan-tuan. Saya akan bacakan tuan-tuan dan puan untuk pendengar, untuk dinikmati oleh para penonton, ribuan para penonton, supaya mereka pun dapat faedah daripada jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh Ustaz Akif Abdullah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, cukup setakat itu. Terima kasih kami Yayasan Sabah kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Akif, seorang pejuang, seorang aktivis, seorang yang memberikan tuan-tuan, mencurahkan titik-titik peluhnya setiap hari, setiap masa, setiap ketika, mencurahkan pemikirannya untuk membantu rakyat Palestin melalui Aman Palestin. Dermalah, infaklah tuan-tuan dan puan, sedekahlah tuan-tuan dan puan, yang sepatutnya untuk kita sama-sama senyum bersama dengan teman-teman di bumi Palestin, ketawa bersama dengan teman-teman di bumi Palestin, kenyang bersama dengan teman-teman di bumi Palestin, hilang dahaga bersama dengan teman-teman di bumi Palestin. Dan tuan-tuan, memikul semangat juang bersama-sama dengan teman-teman di bumi Palestin, insya-Allah. Cukup setakat itu. Berjumpa lagi kita nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.